Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 November 2020 bersama saya Syazwana Amir. Belanjawan 2021 tidak akan mendapat sokongan penuh dalam Dewan Rakyat sekiranya pindaan tidak dibuat untuk kebajikan rakyat. Perkara itu dinyatakan di persidangan Dewan Rakyat hari ini oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Tapi saya tekankan di sini, saya tidak mahu ada andaian mudah. Ya, keadaan sekarang berbeza. Kerajaan dan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tahu bahawa belum ada penentuan dan kepastian belanjawan dalam bentuk sekarang kalau tidak dipindah untuk membela nasib rakyat yang kita yakini seperti mana kita tuntut, belum pasti belanjawan ini boleh dimoduskan dengan cara mudah. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata demikian susulan belanjawan yang dibentangkan Jumaat lepas tidak menepati tuntutan Pakatan Harapan sebagai sebahagian usaha awal mendapat sokongan bipartisan. Sementara itu, beliau turut menyentuh keterbukaan data mengenai COVID-19 bagi meyakinkan orang ramai mengenai PKPB. Sekarang ini lebih ramai orang yang mula pertikai. Ni apa dia ni? Mengapa sampai berlarutan dan kesungguhan mereka untuk sedikit PKPB, sedikit PKPB. Lagi kerajaan tu lemah, lagi banyak PKPB. Sampai darurat terus. Jadi ini masalah dia. Ya. Tak boleh darurat, PKP. Kalau betul masalahnya bagi contoh dan teliti, orang boleh terima. Saya pun tidak mahu pertikai. Ini kerana soal keselamatan dan kesihatan harus diutamakan. Tapi jangan digunakan ini sehingga orang mula pertikai. Peraturan mengehadkan kehadiran 80 ahli parlimen di Dewan Rakyat pada satu-satu masa sekali lagi dibangkitkan pada persidangan hari ini. Bagaimanapun, ia mendapat reaksi kurang senang yang di-Pertuan Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Di manakah terdapatnya di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa pada setiap masa saya perlu mendengar 222 orang member parlimen dalam Dewan. Korumnya 26 orang. Peraturan mesyuarat. Itu korumnya. Dan kita ada 80 orang. Dan bukan saya nak kekang member-member parlimen daripada berdebat. Semua yang dipilih oleh parti whip boleh berdebat. Dipersilakan. Azhar mengulas soalan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang mendakwa larangan Ahli Parlimen masuk ke Dewan Rakyat adalah bertentangan dengan Artikel 96 dan 97 Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menjelaskan kepada Dewan Rakyat apa yang dibangkitkan Hassan bukan bermaksud untuk mempertikai keputusan Ketua Pengarah Kesihatan. Tapi seperti mana kita tahu juga, pandangan-pandangan Kementerian Kesihatan juga dipertikai oleh ramai juga pakar-pakar yang lain. Jadi beri ruang. Janganlah sampai dianggap satu pandangan daripada MKN, Kementerian Kesihatan itu muktamad sampai tak boleh dibahaskan. Kalau gitu tak perlu ada parlimen. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad melahirkan rasa curiga terhadap unjuran kerajaan mengenai pemulihan ekonomi pada tahun hadapan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meluahkan rasa curiga terhadap unjuran kerajaan berkenaan pemulihan ekonomi tahun hadapan. Kerajaan sebelum ini meramal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 4 ke 7.5%. Tetapi menurut Mahathir, ramalan ini terlalu optimistik dengan hutang kerajaan dijangka mencecah 1.3 trilion selepas pinjaman untuk melaksanakan belanjawan. Katanya hasil kerajaan akan menyusut setelah perniagaan yang terjejas tidak dapat membayar cukai atau membayar kurang cukai kepada kerajaan. Katanya prestasi Petronas dan industri pelancongan adalah tidak memberangsangkan dan ini memberikan kesan kepada hasil kerajaan. Tegas Mahathir, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi dalam kadar segera sebaik negara memasuki tahun 2021. Dalam belanjawan 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz di Parlimen baru-baru ini, Pentadbiran Perikatan Nasional mengunjurkan hasil kerajaan akan meningkat ke 236.9 bilion ringgit berbanding jangkaan 227.3 bilion untuk tahun ini.
Penganalisis juga turut menegaskan bahawa unjuran pertumbuhan KDNK antara 6.5 ke 7.5% adalah tidak realistik. Kes COVID-19 di Malaysia hari ini meningkat berbanding semalam apabila 972 kes baharu dan 8 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 967 merupakan kes penularan tempatan dan 5 kes import. Di negeri Sabah, 370 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 120 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 27 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Nahaba dan kluster Numbak, dan 164 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 86 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Sembilan pula, 260 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 247 kes daripada kluster sedia ada, 3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 10 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 137 kes telah dilaporkan, iaitu 57 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 1 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Perigi. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 11,308 kes. Sementara itu, Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 1,345 lagi pesakit telah disahkan sembuh. Setakat tengah hari ini, 86 pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi dan 31 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 8 lagi kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 294 kes. Kerajaan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di satu lokasi di Lahad Datu dan melanjutkan PKPD di 4 lokasi di seluruh negara. Sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Sabah Baru, Lahad Datu, berkuat kuasa 10 November 2020 sehingga 23 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 701 buah rumah dan seramai 3,917 penduduk. Pelaksanaan PKPD ini bagi memudahkan KKM melaksanakan saringan bersasar dan sekaligus bagi menyekat penularan COVID-19 di kawasan ini. Sementara itu, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan PKPD akan dilanjutkan di 2 lokaliti di Lahad Datu, Hulu Langat, Nilai dan Kuching. 6 lagi ahli Persatuan Pemuda Baharu Universiti Melaya Umani dipanggil ke Balai Polis untuk memberikan keterangan berhubung siasatan kes Akta Hasutan. Ini selepas Presidennya Yap Wen King dan Naib Presiden Tan Lee Yuan memberikan kenyataan mereka pada hari Khamis lalu. Kedua-dua mereka disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung artikel mengenai peranan yang di-Pertuan Agong. Kami rasa kalau pihak polis nak membuat siasatan tentang kes statement Umani, kami rasa bukti yang kami kemukakan kepada pihak polis adalah mencukupi. Kami rasa pihak polis tidak patut memanggil mereka lagi untuk membuat siasatan kerana mereka datang daripada negeri-negeri yang lain. Ada yang datang dari Penang, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Sementara itu, Peguam Wang Guan Hui mengesahkan bahawa ke-6 mereka dipanggil sebagai saksi bagi memudahkan siasatan polis terhadap kes tersebut. Hari ini tiada tangkapan oleh polis dan tiada rampasan. Umani juga bagi kerjasama kepada pihak polis dan dia telah mengambil masa 1 jam 30 minit untuk laporan tersebut. Setakat hari ini, ada 70 report telah dilaporkan untuk kes tersebut. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, YouTube, Twitter dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.